Salmi ni lebih kepada watak dalam Malaysia yang telah merdeka, dan watak Nurmala ni lebih kepada watak Mai Karim dalam Malaysia yang sebelum merdeka. Mai Karim ni sebenarnya adalah main karakter lah dalam 1957 Hati Melayani. Sebab Mai Karim ni akan mengimbau balik ke kenangan lalu, iaitu kenangan Malaysia yang sebelum merdeka. Nurmala dengan Salmi ni mempunyai satu karakteristik yang sama, iaitu mereka berdua sangat cinta ke Malaysia. Mereka ada semangat patriotik yang sangat tinggi. Saya akan pergi kepada Salmi dulu, iaitu watak Mai Karim selepas merdeka. Okey, Salmi iaitu watak Mai Karim selepas merdeka. Salmi actually dalam 1997 Hati Melayani tidak sangat fokus, dia lebih kepada Nurmala. Tapi kita melihat Salmi ni seorang jurugambar. Dia bekerja sebagai jurugambar untuk buku Hati Melaya. Salmi ni kawan baik kepada Sharifah Amani yang memegang watak Ani. Mereka kawan baik diorang. Kat mana ada Sharifah Amani, kisah ada Mai Karim. Kat mana ada Ani, kisah ada Salmi. Kita dapat lihat Salmi ni seorang yang suka belanja kawan dia. Dia pernah belanja makanan untuk rakan kerja dia, iaitu Ani dan juga Rafiq. Salmi juga seorang yang baik. Dia ingin menolong Hali untuk membeli rumah office tu yang berharga 2 juta. Dan Salmi ni kita dapat lihat seorang yang hardworking. Dia akan pergi tempat yang bersejarah untuk ambil gambar untuk dimasukkan dalam buku Hati Melaya tu. Okey, kita ke Nurmala. Okey, Nurmala iaitu watak Mai Karim sebelum merdeka. Nurmala atau dikenali juga sebagai Mala adalah adik perempuan Muzaffar. Nurmala ni juga yang tolong abangnya memasak laksa di kedai makan abangnya, iaitu kedai makan Muzaffar. Kedai makan Muzaffar ni kita dapat lihat dalam 1997 Hati Melaya adalah tempat tumpuan untuk rakyat berbincang pasal politik, adalah tempat tumpuan untuk rakyat bersembang pasal politik, adalah tempat tumpuan untuk rakyat memberi pendapat pasal politik. Nurmala adalah kawan baik kepada Aisyah. Mereka berdua pernah menjual kek dan minuman di Perhimpunan Kongres Melayu 1 di Kelab Sultan Sulaiman, KL pada 1 bulan 3, 1946. Dan mereka berdua lagi meneruskan perjualan kek itu dan minuman di Perhimpunan kedua 1 April di stesen Hotel Kuala Lumpur. Nurmala walaupun dia seorang perempuan dan rakyat biasa, tapi dia sangat ambil berat pasal politik. Pada 11 Julai 1950 di Mesyuarat Agung UMNO, Nurmala tidak bersetuju dengan pendapat Datuk Onn Jaafar untuk memberi hak sama rata kepada rakyat yang bukan Melayu. Di sini kita dapat lihat Nurmala punya pendapat tersendiri tentang politik, dan Nurmala telah mengikut Tunku Abdul Rahman dalam politik. Nurmala juga seorang wanita yang cantik. Dia disukai oleh 2 jejaka, Zahari dan juga Rozhan. Namun Nurmala lebih menyukai Zahari, dan Zahari telah melamar Nurmala di jendela tingkap. Tetapi Nurmala masih memikirkannya kerana Nurmala dengan Zahari ini mempunyai pendapat yang berbeza dalam politik. Nurmala lebih menyukai perjuangan Tunku Abdul Rahman, manakala Zahari lebih menyukai perjuangan Datuk Onn Jaafar. Nurmala juga seorang yang baik dan juga dermawan. Dia telah menderma gelang emasnya dan juga duit untuk dijadikan sumbangan untuk Tunku Abdul Rahman pergi ke London menjumpa dengan Ali Titian untuk mendapat kemerdekaan. Daripada klimaks 1997 Hati Melayani, kita dapat lihat Nurmala dengan Zahari last kali bersama setelah kemerdekaan dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Aziz dari Ray Quasar Studio. Hari ini saya akan mereviewkan tentang movie yang bertajuk 1957 Hati Melaya. Karakter-karakter yang saya akan reviewkan ada 3. Yang pertama, Sharifah Amani. Yang kedua, Ikram Rizvi. Dan yang ketiga, Azhar Sulaiman. Sharifah Amani yang pertama, dia memegang 2 karakter. Yang pertama, karakternya bernama Ani. Ani ni hidup pada zaman sekarang, zaman kita. So Ani ni karakter dia sangat pendiam, tapi bila dia buka mulut dia akan jadi sangat tegas. So bila satu scene tu, Rafiq ni suka bertanya kepada dia. Bertanya tu buat kuis. So dia suka kacau Ani, tanya Ani buat kerja. So Ani mana layan. So tiba-tiba
Bila Rafiq ni dia paksa dia suruh jawab kuis, dia buka mulut dia marah Rafiq, suruh dia jadi pengacara TV. Itu adalah Ani. Ani ni sahabat baik kepada si Salmi, yang karakternya dia pegang oleh Maya Karin. So di mana ada Salmi, di situ ada Ani. Karakter kedua yang dia pegang oleh Sharifah Aman ni adalah Aisyah. Aisyah ni hidup pada zaman Tanah Melayu ingin menuntut kemerdekaan. Aisyah ni sama juga karakter dia, sahabat baik kepada karakter Maya Karin yang kedua, iaitu bernama Nur Mala atau nama pendeknya Mala. Aisyah dan Mala selalu bersama. Bila scene Tun On Jaafar ingin memujuk orang Melayu untuk bersatu bersama dengan Sultan Selangor, Aisyah dan Mala, mereka berdua menjual kek dan minuman pada semua orang yang hadir di perhimpunan tersebut, iaitu perhimpunan 1/3/1946 Kongres Melayu 1 di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Aisyah dan Mala juga menjual kek dan minuman di perhimpunan kedua, iaitu 1/4/1946 di stesen hotel Kuala Lumpur. Aisyah ni ada perasaan kepada Rozhan. Senyap-senyap dia bercinta dengan Rozhan, tapi Rozhan ni suka kepada Mala. Mereka ni bukan cerita tiga segi, tapi minat sama suka macam tu. So bila Rozhan ini di reject oleh si Mala, Aisyah ni nak try masuk lah. Sama juga Aisyah ni di zaman dulu, sama juga dengan Ani zaman sekarang. Karakternya yang dipegang oleh Sharifah Aman ni, dia sangat senyap dan tak banyak cakap. Tapi sekali dia buka mulut, dia akan marah, dia akan tegas, dia akan jadi tegas. So bila satu scene tu ada perbincangan politik di warung, dia marah dengan seorang pelanggan ni kerana tidak bayar hutang RM5. Assalamualaikum. Hari ni saya nak review tentang Rusdi Ramli sebagai Hali. Dia ni seorang editor buku 1957 Hati Melayu. Okey. Kalau dalam movie ni kita boleh tengok dia seorang yang pendiam dan serius lah apabila dia tengah bekerja untuk ni kan. Research pasal buku ni. Dia juga agak emosi lah kalau dalam hal peribadi dia. Contohnya dalam scene 1957 ni, dia marah apabila kawan-kawan dia yang buat buku dengan dia tu tahu yang dia nak beli rumah tu, rumah arwah datuk dia tu sebanyak 2 juta. Orang cakap tak mungkin lah boleh beli, so dia agak emosi dia semua. Dia sebab dia ada nilai sentimental rumah dia kat situ, so dia macam tu lah. Tapi sebenarnya dia marah tu sebab dia tak nak kaitkan dia punya kawan-kawan untuk dalam hal peribadi dia. Okey, tu je. Karakter Hali ni dia tak banyak sangat dalam cerita ni. Dia tak main, dia just karakter sampingan yang buat buku ni just untuk dia throwback kan ke yang lama. Okey, tapi dia ni juga seorang yang sangat setia kawan. Apabila mereka dah siap buat buku tu, akhirnya dia cakap kat kawan-kawan dia yang dia tak nak beli pun rumah ni. Rumah tu sebab dia cakap asalkan dia boleh buat buku semua dengan kawan-kawan dia beli. Okey, itu sajalah kalau tentang Hali ni. Okey, seterusnya Rusdi Ramli ni dia memegang lagi satu watak apabila sebelum Deka. Dia ni memang dikatakan memang penyokong kuat untuk UMNO lah sebenarnya. Dia dari sebelum UMNO, dia memang dilihat dekat UMNO, penubuhan UMNO Kongres Melayu di Kelab Sulaiman. Apabila dia duduk dengar ni ucapan daripada Datuk On. Dia ni juga seorang yang sangat tegas. Dia tegas dengan dia punya pendirian yang dia percaya sangat-sangat dekat Datuk On. Dia apabila dia dengar orang tak support Datuk On ni, dia memang dia pertahan gila-gila. Contohnya dalam scene tu dia pernah marahkan dekat warung tu. Orang cakap Datuk On ni traitor, pengkhianat semua. Dia marah balik. Dia cakap Datuk On ni dia memang sokong Datuk On punya cara untuk nak merdekakan tanah Melayu dengan bagi sama rata untuk semua kaum. Dia ni juga dalam cerita ni dia ada jatuh cinta dengan Mala. Tapi dia ni agak memahami Mala lah, sebab dia masih setia dengan Mala. Walaupun Mala decide untuk stay dengan perjuangan Tunku Abdul Rahman.
tapi dia masih sokong Datuk Wan Jaafar. Tapi dia masih ceritakan Mala. Okey. Dia ni juga tadi saya ada cakap dia ni memang sokong Datuk Wan sangat-sangat. Dia apabila rombongan Tunku ke London tak berjaya, dia ni boleh dikatakan memang dia panah baran apabila dia dengar dia bergaduh dengan Rozhan. Sebab Rozhan cakap dia Datuk Wan ni tak boleh pakai semua, dia marah. Dia sampai bertumbuk dekat warung kat situ. So tu lah watak kalau memang orang Melayu yang ikut dari mula UMNO tubuh sampai merdeka. Tu je lah kalau untuk sehari ni. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Zimi Zarif daripada kelas RCS 245-4B. Saya daripada grup Rayquaza Studio. Saya nak cerita pasal 1997 Hati Malaya. Cerita ni yang pasal apa? Watakan. Perwatakan. Saya ambil watak Rafiq Rozhan yang dilakukan oleh Adlin Ahmad Ramli. So okay, first era 1997 ni cerita pasal dua era. First era sekarang dengan satu lagi era masa merdeka tu 1957. Adlin Ahmad Ramli mengandung watak, iaitu watak Rafiq dan Rozhan, yang mana watak Rafiq adalah watak zaman sekarang dan Rozhan adalah watak masa merdeka tu lah. Okay, first nak cerita pasal Rafiq ni. Rafiq ni dia kerja dengan tim untuk terbitkan buku. Rafiq ni dia bahagian ilustrasi dan grafik buku tu lah. Macam gambar apa nak dalam buku apa semua tu. Lepas tu Rafiq ni dia seorang yang happy go lucky lah, sebab kita tengok dia masa dia main quiz dengan kawan-kawan dia. Tapi Rafiq ni benda dia macam nampak main-main, dia still kerja dia jalan lah. Sebab masa dia main quiz tu Maya Karin ada tanya dia pasal diminta gambar. Lepas tu and Rafiq still give the page to her lah. So maksudnya kerja jalan lah walaupun dia still main quiz apa semua tu. Lepas tu Rafiq ni dia tak banyak nak cerita pasal dia, tapi dia memang dalam keseluruhan ni Rafiq ni dia happy go lucky. Lepas tu dia kreativiti dia tinggi lah, sebab dia tahu semua fakta-fakta macam kat mana benda tu, lepas tu kat mana benda tu bila apa semua. Sebab masa aku main quiz tu, dia kan main quiz macam ikan paus apa semua, dia main quiz ni lah, fakta sejarah lah, macam okay benda ni berlaku kat mana bila. Itulah pasal Rafiq. Okay, seterusnya nak cakap tentang nak review karakter Tunku Abdul Rahman. Okay, semua orang tahu Tunku Abdul Rahman ni bapa kemerdekaan dia. So tak payah tak banyak lah. Semua nak cakap dalam movie ni macam mana dah. Okay, yang Tunku Abdul Rahman ni dia berlakon oleh Muhammad Kamaruzaman. Okay, kalau nak tengok dalam cerita ni, dia adalah watak utama lah, sebab tu semua orang tahu lah. Tapi watak utama dia start bila hampir ke tengah filem ni lah. Dia macam kalau kita tengok dia punya cara karakter Tunku Abdul Rahman ni dalam filem ni, dia seorang yang sangat tenang dan optimis. Serius, dia memang optimis, tenang gila. Cara dia cakap relax je dengan orang, dengan bini dia semua. Okay, so sebenarnya macam ni. Kalau permulaan cerita, Tunku Abdul Rahman ni dia tak suka politik pun. Dia tak nak join politik sebab dia pernah ada kes orang tak suka dia apa semua. So dia lebih gembira stay kat kampung dengan family dia, tolong orang kampung. Dia cakap dia pernah ada dalam satu scene dalam filem ni, Datuk Razak pergi lepak kat rumah Tunku Abdul Rahman, tanya dia, tak nak masuk politik balik ke Tunku? Tunku tu jawab, tidak, ada seronok kat rumah lagi. Okay, lepas tu dalam cerita ni, sempat Lebuhan UMNO lama-lama nak merdeka kan, Datuk Wan Jaafar ni cakap Melayu tak boleh lah nak rule negara lagi lah. So
ramai orang cakap dia pengkhianat sebab dia nak buat sama rata Melayu dengan kaum-kaum lain. So start dari situ Datuk On resign daripada ni. So ramai ahli UMNO semua tak tahu nak pilih yang mana kan, nak pilih siapa jadi presiden balik. So mereka semua pergi pujuk Datuk Tunku Abdul Rahman untuk jadi presiden. Lepas pujuk barulah Tunku terima nak jadi, baru dia terima akhirnya. Tapi lepas dia terima tu, lepas dia jadi presiden, ramai UMNO yang masih dengan Datuk On. Ada yang tak support, tapi bila ada satu scene tu tercakap, kami hanya support Datuk On lepas Tunku dia jadi presiden. Tunku dia buat relax dia memang relax, tenang gila dia cakap. Kami tak perlukan ampau pun dia cakap itu. Kira dia teruskan untuk menuju kemerdekaan dengan nak mentabatkan bangsa Melayu, baru betul. Dan dia juga seorang yang sanggup gadaikan harta dia untuk tolong parti. Maksudnya dia bila dia sibuk ni kempen apa semua, dia sampai sanggup jual dia punya harta dekat jalan Arjil dekat Penang buat untuk parti. Dia ni juga kan seorang yang sangat, dia juga dia sangat percaya dengan orang yang dia kenal. Contohnya dia percaya gila dekat Dr. Ismail. Contoh dia kira Dr. Ismail untuk tak suka kat sana, tapi dia cakap walaupun Dr. Ismail tu pandang banget, dia percaya gila dekat Dr. Ismail tu. Dia ni juga ada satu scene yang sangat respect dia cakap. Dia apabila British nak takak dia tak takut langsung dengan orang British tu. Dia cakap nak takak. Dia macam tu. Dia respect memang dia punya semangat dia tu memang kagum. Okay, sebelumnya dia ni sangat tegah nak buat. Dia sampai sanggup pergi London untuk dia tetap dengan pendirian dia sampai akhirnya dia berjaya merdekakan Malaysia. So dalam cerita ni yang tu lah boleh tengok dia tu memang usaha dia nak merdekakan Malaysia dengan pihak Melayu yang ni negara Melayu. So dia mentabatkan Melayu. Akhirnya negara kita Malaysia, negara Malaysia merdeka. So tu sajalah review untuk Tunku ni. Okay. Assalamualaikum, saya Ahmad Zaris. Saya nak cerita pasal watak Datuk On Jaafar yang dilakonkan oleh Zafrul Nazarin. Datuk On Jaafar ni pada mula-mula kita dah nampak dah betapa pentingnya watak dia. Dia yang tubuhkan UMNO, dia yang bergerak ke arah kemerdekaan. Dia yang berhubung dengan British mula-mula semua. So Datuk On punya watak ni memang bagus lah, pembawakan oleh Zafrul Nazarin ni memang kena lah. Memang nampak lah dia punya ciri-ciri Datuk On kat situ. Datuk On ni dia seorang yang lemah lembut, dia memahami dan dia juga, tapi dia tegas dengan orang-orang British. Tapi dengan orang Melayu dia lembut, dia terima je apa semua orang Melayu cakap. Pada mulanya watak dia memang membangun, memang dia yang push British, dia yang bawa orang Melayu, satukan orang Melayu apa semua. Tapi sampai dekat tengah-tengah cerita, Datuk On ni dia macam ada konflik dengan orang Melayu sebab orang Melayu tuduh dia tali barut apabila dia mengusulkan untuk masukkan Cina dalam masukkan ahli Cina dalam UMNO. Orang kata dia tali barut English sebab biasalah orang Melayu nak orang Melayu je dalam UMNO. So dia nak buka keahlian tu sebab dia tahu English takkan bagi merdeka kalau tak bersatu semua bangsa ni. So itulah cara Datuk On. Tapi Melayu tak boleh terima. So diorang tuduh Datuk On ni tali barut lah, apa benda lah. And Datuk On terima je semua benda tu. Dia terima benda tu, dia tak adalah macam dia lawan balik, dia tuduh Melayu semua, tak ada, terima je. So dia macam melembut. And sebelum tu Datuk On ni dia Menteri Besar dengan
dengan Presiden UMNO. At first, mula-mula sebelum jadi yang UMNO tu, dia dah kena tuduh dah gila kuasa sebab dia menteri besar dengan Presiden UMNO. Tapi nak tunjuk betapa bermanfaatnya Dato' An ni, dia lepaskan jawatan menteri besar tu untuk buktikan yang dia tak macam tu, bukan gila kuasa. So jadi Presiden UMNO je. Tapi jadi Presiden UMNO, Melayu tuduh dia macam tu, tadi barut apa semua pula. Sana Dato' An ni. But he is a lemah person, and dia juga seorang yang bijak. Kita nampak dia bijak dari awal lagi sebab dia bincang dengan Anwar Malik apa semua tu, bincang pasal nak tubuhkan UMNO apa semua tu. Memang nampak dia bijak lah, memang orang yang educated. English pun nak deal dengan dia je. So itulah Dato' An punya ni. Dato' An punya watak ni, dia daripada mula cerita sampai tengah-tengah je. So bila macam sampai part Dato' An ni serahkan UMNO kepada Tunku Abdul Rahman, dia letak jawatan, Dato' An letak jawatan dan angkat Tunku sebagai Presiden UMNO pula. So lepas pada tu tak nampak dah Dato' An macam dia bekerja sebagai tabir lah, sebab kita nak cerita ni fokus untuk merdeka kan. Dato' An tak ke arah kemerdekaan lagi sebab dia just nak satukan tu je. So dia fokus cerita ni kat Tunku, and start pada macam tengah-tengah cerita tu Dato' An dah tak cerita sangat lah pasal Dato' An. So kesimpulannya, Dato' An ni bawakan oleh Zafrul Nazdarin ni. Dato' An ni adalah seorang yang lemah lembut, yang bijak dan juga tegas. Okay, sekian dari saya. Dan karakter yang terakhir adalah karakter yang ketiga yang saya akan reviewkan adalah Azhar Sulaiman sebagai wataknya Anwar Abdul Malik. Anwar Abdul Malik adalah karakter yang sangat penting dalam parti UMNO kerana beliau yang memberikan nama UMNO, bukan UMNO. Dulu namanya adalah UMO, United Malay Organisation, yang kini telah ditambah N ke dalam namanya, iaitu Nasional. Anwar Abdul Malik ini, beliau dan rakan-rakan berkumpul di rumah Datuk Onn Jaafar di Batu Pahat, Johor pada tahun 1946 untuk membincangkan cara-cara untuk memerdekakan tanah Melayu ini. Beliau adalah pengikut terawal Datuk Onn Jaafar. Di mana ada Datuk Onn Jaafar, di situ akan ada Anwar Abdul Malik. Kerana Anwar Abdul Malik ni, beliau ni macam peneman setia kepada Datuk Onn Jaafar. Beliau yang memberi pendapat kepada Datuk Onn Jaafar supaya jangan berhenti, jangan mengalah. So bila ada satu sini, Datuk Onn Jaafar dikecam teruk oleh penduduk tanah Melayu ini kerana dia dikategorikan sebagai gila kuasa. Dia menjadi MB Johor dan dia juga menjadi Presiden UMNO. Tetapi Anwar Abdul Malik ini beritahu kepada Datuk Onn Jaafar supaya janganlah mengalah, janganlah berhenti, janganlah menunjukkan jawatan. Anwar Abdul Malik ini juga berkata kepadanya supaya jangan jawatan Presiden UMNO kerana beliau lah yang mengasaskan, beliau lah yang menggerakkan parti UMNO ini untuk memerdekakan tanah Melayu. Tapi dikecam teruk, dikategorikan sebagai traitor kerana apa yang Datuk Onn Jaafar faham tidak sama dengan apa yang rakyat tanah Melayu pada zaman itu faham. So Anwar Abdul Malik ni rasa kecewa lah dengan semua orang. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Peace out, Rayquaza Studio. Tun Abdul Razak yang dibintangi oleh Nur Azhar Murad. Tun Abdul Razak ni dalam 1997 Hati Melaya, kita dapat lihat dia tidak sangat menonjol dibandingkan dengan Tunku Abdul Rahman. Screen time Tun Abdul Razak juga adalah sedikit dibandingkan dengan Tunku Abdul Rahman. Tapi kemerdekaan tidak dapat dicapai tanpa Tun Abdul Razak. Kerana Tun Abdul Razak lah yang memujuk Tunku Abdul Rahman untuk masuk politik, untuk join UMNO. Pada 25 Ogos di Mesyuarat UMNO, Datuk Onn Jaafar telah mengambil keputusan untuk keluar dari UMNO dan membuat Parti Perikatan Baru setelah beliau kecewa dengan sedih dengan reaksi orang Melayu untuk memberi hak semerata kepada rakyat yang bukan Melayu. Tetapi Tun Abdul Razak setia dengan UMNO dan ingin meneruskan perjuangan UMNO. Oleh itu, pada malam di rumah Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak memujuk Tunku Abdul Rahman untuk
untuk masuk politik, untuk join UMNO kerana Tunku Abdul Rahman mempunyai ciri-ciri pemimpin, iaitu beliau berpendidikan tinggi, banyak pengalaman dan juga mempunyai pengaruh yang tersendiri. Dan Tunku Abdul Rahman bersetuju untuk masuk politik, untuk join UMNO. Perjuangan Tun Abdul Razak diteruskan lagi pada 18 April 1994 di Dewan Perhimpunan Cina Melaka. Tun Abdul Razak bersama dengan Tunku Abdul Rahman untuk pergi ke London berjumpa dengan Lee Tien Tien untuk menuntut kemerdekaan. Tun Abdul Razak juga telah memberi cadangan untuk boikot setiap peringkat sidang kerajaan selepas British tidak mahu menolong Melayu. Dalam 1997 Hati Melaya, saya dapat lihat Tun Abdul Razak ni adalah sangat sportif dalam UMNO. Beliau memberi cadangan banyak dalam UMNO sehinggalah kemerdekaan dicapai. Okey, kita ke Datin Sharifah Raziah yang dibintangi oleh Nanu Baharudin. Datin Sharifah Raziah ni sebenarnya isteri kepada Tunku Abdul Rahman. Dalam 1957 Hati Melaya, kita dapat lihat Datin Sharifah Raziah ni seorang yang prihatin kerana beliau telah berhasrat untuk pergi ke Pekan Rabu untuk membeli ubat kepada orang kampung yang sakit. Beliau juga memegang jawatan dalam politik, iaitu dalam UMNO. Pada 25 Ogos di Mesyuarat Agung UMNO, Datin Sharifah Raziah telah menyoal tindakan Datuk On untuk memberi hak sama rata kepada orang yang bukan Melayu. Di sini kita dapat lihat beliau mempunyai pendapat yang tersendiri dalam politik. Datin Sharifah Raziah juga telah setia dalam UMNO sehinggalah kemerdekaan dicapai di tanah Melayu. Karakter kedua yang saya akan review adalah Ikram Dizli sebagai Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ni adalah anak kepada Syekh Fahim dan dia follow jejak langkah ayah dia sebagai ahli ulama. Karakternya hanya muncul sekejap-sekejap saja. Ahmad Badawi ni adalah pengikut UMNO yang tegar. Even though On Jaafar dah keluar UMNO, tapi dia still, hati dia tetap pada UMNO. Scene yang paling penting kita boleh lihat daripada Ahmad Badawi adalah sewaktu di minit 1 jam 50 minit 15 saat, di mana di rumah ayahnya Syekh Fahim, Ahmad Badawi dan ahli-ahli ulama yang lain berkumpul untuk membincangkan tentang tarikh kemerdekaan yang sesuai, iaitu jatuh pada 31 bulan Ogos 1997. Tetapi si Ahmad Badawi ni dia seorang yang tidak berpendirian tetap. Dia suka follow karakter Bel Ngasri, di mana Bel Ngasri kata kita akan tetap berperang kalau British mahu berperang dengan kita. Ahmad Badawi ni just setuju dengan karakter Bel Ngasri ni, tapi ayahnya Syekh Fahim kata benda ni salah. Kalau ada cara mudah untuk mendapatkan keamanan, kita pilih cara tu. Tak perlu berperang, tak perlu pertumpahan darah. Ayah dia cakap tu lagi betul.